AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat perkongsian tentang bagaimana kita nak menyemak soalan subjektif jika kita buat soalan subjektif dan objektif dalam satu Google Form. Okey, untuk contoh soalan yang saya dah buat iaitu pentadbiran sains Cipta 4, saya buat 20 soalan untuk objektif. Okey, saya buat soalan macam biasalah ya. Saya buat dua bahagian, dua section. Yang pertama bahagian A adalah bahagian objektif, terdapat 20 soalan objektif dan bila kita tengok kepada total point ialah 42, jadi lagi 22 markah adalah di bahagian section yang kedua iaitu yang bahagian subjektif. Okey, terdapat lagi 22 markah. Jadi bila section objektif tidak ada masalah ya, sebab skor akan terus diberi. Ya, akan terus diberi apabila kita buat soalan, kita akan bagi answer key kan, answer key. So bila student jawab, dia akan terus dapatlah skor akan terus diberi. Jadi apabila ada campur satu Google Form, ada objektif dan ada subjektif, macam mana kita nak setting bila kita nak semak sendiri bahagian subjektif. Jadi lagi 22 markah perlu saya semak sendiri. Okey, dalam bahagian ini saya bentuk soalan saya ada short answer text dan juga ada long answer text. So biasanya kalau short answer text kita boleh letakkan answer key kan. Tapi akan timbul masalah ya jika ada tulisan pelajar yang tidak sama dengan answer key kita. Okey, jadi kita perlu menyenaraikan banyak pilihan jawapan supaya menepati untuk Google Form semak sendiri. Tetapi saya fikir itu ada sedikit masalah lah ya untuk kita menyenaraikan semua kemungkinan-kemungkinan huruf besar, huruf kecil semua kan. Jadi saya fikir saya nak semak sendiri. Jadi macam mana cara kita nak semak sendiri? Okey, saya akan tunjukkan caranya. Okey, ni long answer text. Biasanya kita tak ada answer key kan. Memang tak ada answer key. Hanya kita boleh letakkan point sahaja. Kan? Nak point berapa kat sini kan. Okey. Okey, kalau macam tu semua soalan dah siap. Kita dah siapkan semua soalan. Okey, macam mana bila pelajar dah okey, kita lihat bahagian setting. Okey, bahagian setting saya letakkan bahagian release grades later after manual review. Okey, yang ni saya tick. Yang lain miss question saya tick. Yang lain saya tak tick lah. Okey. Hanya bahagian release grades iaitu later after manual review. Itu bahagian setting. So apabila pelajar sudah menjawab, so kat sini kita dapat respons, ada satu respons yang mana saya cuba jawab dengan email saya yang lain. Okey. So kita lihat kat sini, bila kita buka respons, kita akan dapati summary, question dan individual. Okey, kat sini kita tekan individual. Okey, bila kita tekan individual, dia akan keluar dekat sini senarai email pelajar-pelajar kita. Okey, senarai email pelajar-pelajar kita. So, saya hanya ada satu respons. So, email ini kita nak semak lah. Email pelajar ni kita nak semak. Tekan individual, lihat email pelajar mana yang kita nak semak. Okey, kemudian jawapan pelajar tersebut akan tertera dekat sini.
Yang ni bahagian objektif tadi kan. Bahagian objektif tidak ada masalah sebab dia akan release score dengan automatik. Okey, kalau yang ni salah, okey kosong. Yang betul, okey 1. Dia terus akan dapat skor untuk bahagian objektif. So bahagian subjektif, kita lihat bahagian subjektif. Okey, section yang kedua. Kita lihat skor kat sini sebab saya letak sahaja jawapan ya. A, sebab nak cepat kan, kita letak je jawapan. So markah dia kosong lah, semuanya kosong, tidak menepati. Okey. Tapi dekat sini apabila kita lihat jawapan pelajar kita, okey, dia akan jawab lah bla 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 semua, kita boleh ubah grades kat sini. So kalau kita lihat markah pelajar jawapan pelajar kita boleh letak markah penuh 2. Okey, kita save. Kan? Kita lihat lagi soalan seterusnya. Okey, dia jawab kan. Bahagian seterusnya tadi, soalan subjektif yang seterusnya. Okey, bila kita letak full dengan sendirinya, Google Phone akan bertukar sebagai betul. Okey, sebab kita dah letak markah yang penuh. Okey, untuk bahagian B. Okey, bila kita tak puas hati kan jawapan dia tak menepati, okey, kita kurangkan markah dia. Daripada 4 kita jadikan 1 atau boleh juga jadikan 0. Okey, so lepas itu kita save. Setiap soalan yang kita semak dan kita dah beri skor, kita kena save. Okey. Okey, macam ni kan. Okey tadi. Okey, kita baca. Okey, daripada 4, belajar ni dapat, kita nak bagi 2 lah skor dia. Ke 1 ke kan. Okey, nak bagi 2. Okey, kita save. Okey. Jadi, kita buatlah macam tu sampailah habis soalan subjektif kita. Okey, macam ni kan. Ni kalau tengok sebab dia keluar hijau sebab saya letakkan markah penuh. Daripada 1 dapat 1. Okey. Dia terlebih pula. Okey. Katakanlah 0. Tak menepati. Okey, save. Kita save. Okay, bila kita perhatikan grade yang ke atas ni kan, dia akan berubah lah. Ya? Mengikut apa yang kita tanda. Daripada 42, okay, pelajar ni lepas kita tanda, kita save semua, dapat 20. Jadi kita nak, macam mana kita nak bagi tahu pelajar? Kan? Dia punya keputusan. So kat sini ada release score. Tekan sahaja release score dan kita pilih email pelajar yang kita tanda tadi. So saya hanya ada satu pelajar. So saya tanda kat email pelajar tersebut dan kita send emails and release. Okay. Kemudian kita nak lihat ya. Saya pergi ke email saya. Saya akan akaun saya. Okey, kita boleh nampak kat sini kan, score release. Okey, so pelajar pun buka emailnya. Dapat lihat 22 markah. So dia boleh lihat lah. Yang ni, yang tadi antara ni saya first try saya tadi 22. Dan ni yang baru kan, email yang baru 20 tadi. Okey, dia boleh lihat view dia. Dia boleh lihat jawapan ataupun komen daripada guru. Ya.
Okey, kita juga sebenarnya boleh bagi komen. Masa kita semak, kita boleh bagi komen secara individu. Ya, contohnya macam ni kan. Okey. Lepas kita semak, okey, kita nak nyatakan, okey, sila nyatakan apa-apa kan. Kita boleh tulis lah dan dia akan pelajar akan dapat lihat lah komen kita. Okey. Itu satu cara. Okey. Ada satu lagi cara yang lain. Okey, kita dapat lihat cara yang kedua, kita lihat ikon printer, kita tekan ikon printer. Ini biasanya untuk semakkan untuk soalan-soalan yang panjang lah, biasanya esei ke kan, yang susah kita nak semak secara macam tadi. So kita save, kita simpan sebagai PDF, save as PDF, kita save. Okey, buka form 1. Kita save. Tujuan kita buat macam tu, kita nak semak dengan pen ataupun drawing pen ataupun iPad. Okay. So, maksudnya kita boleh buka lah. Kita boleh buka kita punya PDF tadi dan kita boleh semak seperti biasa lah. Menggunakan pen ataupun drawing pad yang kita ada. Okay, untuk bahagian subjektif tadi. Okay, so kita boleh hantar PDF ni kepada email pelajar juga. Okay, itu sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Diharap dapat memberi manfaat.